أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal untuk sama-sama kita melihat surah yang ke-37, menyambung kepada perbincangan kita semalam tentang seorang tokoh yang bernama Nabi Nuh alaihi salam, seorang mukhlasin yang diikhlaskan Allah, yang dibantu oleh Allah, dan Nabi Nuh ini mempunyai keistimewaan yang kita ingin selusuri pada hari ini. Kita mulakan majlis kita pada hari ini yang bersama Al-Fadil Ustaz Usaini. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Ustaz Fadil sihat ya? Sihat alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak sama-sama berdoa di awal majlis kita ini dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 449. Bermula daripada ayat yang ke-77 hingga 82, kita akan terus memahami dan berkenalan dengan Nabi Nuh alaihi salam, bagaimanakah perjuangan beliau yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diteruskan oleh tokoh yang kedua Nabi Ibrahim pada ayat 83 hingga 101 dan disambung sehingga ayat 102. Mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 77 hingga 93 untuk kita sama-sama melihat bagaimana kita ingin menyiapkan diri yang mukhlasin, yang benar-benar diikhlaskan, dibantu oleh Allah menuju syurga yang telah pun kita lihat ciri-cirinya pada 2-3 hari yang lepas. Kita mulakan bersama Al-Fadil Ustaz Usaini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang menonton My Quran Time. Jom kali ini sama-sama kita lihat dua tokoh yang Allah sebutkan pada halaman ini, halaman 449, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan sedikit sebanyak penceritaan yang Allah ceritakan ini memberi semangat, menyemai semangat kita untuk sama-sama kita patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ayat 77 hingga 93. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 77 hingga 93 sebentar tadi Ustaz ya. Kita melihat kepada bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam, iaitu semalam kita sudah pun melihat bahawa Nabi Nuh ini diselamatkan ya, kami menyelamatkan Nabi Nuh dan juga keluarganya wa ahlahu minal karbil azim, daripada bencana yang besar, dan waja'alna zurriyatahu ya, ayat 77 yang kita mulai pada hari ini, kami jadikan zuriatnya itu humul baqin, kami jadikan anak cucunya itu orang-orang yang meneruskan keturunan, yang dikomentar oleh Qatadah dalam tafsir Hamka menyatakan bahawa semua orang Ustaz ya kan habis hancur ataupun ditenggelami air. Betul. Yang kekal selepas peristiwa Nabi Nuh banjir itu adalah daripada keturunan Nabi Nuh ya. Dia itu ada 3 orang anaknya yang masih meneruskan, iaitu Sam, Ham dan juga Yafith ya, Yafith. Jadi daripada Sam itu keluar kumpulan orang-orang Semitik, iaitu orang Arab, orang Yahudi dan sebagainya. Ham itu membawa kepada kumpulan lain ya, orang-orang yang berkulit hitam, dan Yafith itu keturunan-keturunan yang kawasan Rom lama ya. Itu perbincangan tentang susu galur keturunan. Dan kalau kita lihat kita ini daripada mana, sebenarnya dalam kajian sejarah ada kaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Baik, wa tarakna alaihi fil akhirin, iaitu kami abadikan kepadanya fil akhirin. Maksudnya nama Nabi Nuh ini diabadikan sampai kepada orang-orang generasi seterusnya. Sampai orang Yahudi pun menyatakan tentang Nuh ya, orang Kristian Nasrani pun cakap tentang Nuh, kita orang Islam cakap tentang Nuh, dan ini adalah salah satu anugerah Allah. Betul. Kepada siapa? Kepada orang yang mukhlasin, iaitu orang yang diikhlaskan, yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyatakan tentang Nabi Nuh ini, salamun ala nuhim fil alamin. Allah memuji kepada Nabi Nuh alaihi salam ya, ala Nuh fil alamin, daripada seluruh alam. Mengapa? Kerana Nabi Nuh ini adalah lambang kepada orang yang buat baik Ustaz. Nah ya, ayat seterusnya, inna kadzalika najzil muhsinin, ini balasan pada orang buat baik. Apa yang baiknya Nabi Nuh ini, ketika berdakwah itu tak ramai orang layan pun kan. 950 tahun 70 orang. Allah suruh buat kapal, ini bukannya kat tepi dekat tepi laut ke ataupun dah biasa buat kapal. Ini adalah kapal pertama, tak ada idea pun macam mana nak buat kapal, tapi bila Allah wahyukan ya, beri ilham kepada Nabi Nuh, buat orang ejek ni nak buat apa ni kan, nak buat apa ni, kena kutuk, kena apa sebagainya. Nabi Nuh buat bersama dengan orang-orang yang beriman, tapi bila sampai banjir selamat ya. Jadi ini lambang kepada muhsinin. Apa maksud muhsinin? Orang yang cemerlang dalam berbuat kebaikan. Dia selalu buat cemerlang, buat yang terbaik ya, untuk apa? Mengikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Nabi Nuh ini diangkat. Ustaz ya, diangkat. Dan apa pelajaran untuk kita? Kita pun kena dah jadi orang yang muhsinin, yang cemerlang. Jadi macam mana orang yang cemerlang ini, ialah dia ketika orang lain tak nak buat baik, dia buat baik. Dia masih lagi nak buat baik, walaupun mungkin orang tak baca Quran, saya nak baca Quran. Waktu orang lain tidur banyak, kita masih lagi nak bangun malam. Itu adalah ciri orang yang muhsinin. Innahu
min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia Nabi Nuh itu daripada hamba-hambaku yang beriman. Jadi orang yang baik ini dia mesti asasnya iman, Ustaz. Betul. Iman. Kalau katakan tidak beriman, maka dia tak jadi orang yang cemerlang dan dia tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting kerana yang ditenggelamkan itu pada ayat 82, thumma araqna akharin, iaitu yang ditenggelamkan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita zaman sekarang, Ustaz, ya, mungkin kita taklah tenggelam, ya, tapi tenggelam dalam hidup, ya, tidak diselamatkan. Orang lain mungkin ada masalah, kita ada masalah, tapi kita ada masalah bila ada iman, kita dapat uruskan dengan baik ujian itu dengan iman. Tapi kalau orang yang tidak ada iman, ya, apa jadi? Bila dia susah, masalah, dia tenggelam, akhirnya stres, akhirnya bunuh diri contohnya, ya. Yang kita doakan kita dapat mencontohi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Itu sampai ayat yang ke-82. Ada seorang lagi tokoh yang mengikut kepada kumpulan Nabi Nuh. Kan ada Sam, Ham dan juga Yafith. Daripada Sam itu turunnya Nabi Ibrahim. Kita nak baca ayat 83, 84 dan 85, ya, bagaimana Nabi Ibrahim ini yang dikaitkan dengan ada qalbun salim, dan bagaimana apa kaitan qalbun salim dengan dialog beliau bersama ayahnya. Kita baca ayat 83 hingga 85 untuk melihat dan belajar sesuatu daripada ayat-ayat ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan, kali ini kita lihat pula pada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Allah menguji Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim pula datang, dan insya-Allah seterusnya kita tengok bagaimana penceritaannya untuk sama-sama kita ambil iktibar berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun. Sadaqallahu. Sadaqallahul azim. Gitulah bacaan daripada ayat yang ke 83 hingga ayat 85, ya, iaitu wa inna min syi'atihi di Ibrahim, iaitu sesungguhnya daripada Syiah ini adalah satu golongan, Ustaz, ya, satu golongan yang mengikut ideologinya. Itu siapa? Merujuk pada Nabi Nuh alaihi salam, yang mengikut ideologi yang berada dalam satu grup dengan Nabi Nuh, itu adalah Nabi Ibrahim, ya. Jadi dari segi susu galurnya, idja rabbahu, ya, apabila dia datang kepada Tuhannya biqalbin salim. Perkataan ini adalah untuk kita ambil perhatian bahawa Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang mempunyai qalbin salim. Ada orang tanya, apa maksud qalbin salim? Hati yang sejahtera. Adakah hati sejahtera tu dia tak sakit jantung? Bukan, kan? Qalbin salim yang ada di dalam ayat ini sebenarnya cerita tentang idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh para ulama tafsir berkaitan dengan qalbin salim. Kita tidak masukkan kepada hati kita ini perkara-perkara syirik, ya, daripada syirik riak itu membawa kepada pelbagai lagi perkara-perkara mazmumah yang dibenci ataupun yang keji dari segi akhlak. Itu yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran ini nanti kita akan tengok bahawa Nabi Ibrahim ini dia dapat anak, Ustaz. Dapat anak yang dikaitkan dengan Halim. Dalam Quran ini ada dua je nabi yang dikaitkan dengan Halim. Satu Nabi Ibrahim, satu lagi Nabi Ismail. Yang kita akan tengok nanti insya-Allah pada halaman yang sama. Jadi apa maksud Halim? Nanti kita tengok bersama. Tapi salah satu daripada ciri orang yang mempunyai qalbin salim ialah dia sejahtera, ya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan bila nampak sesuatu yang tidak kena walaupun pada orang yang dekat iaitu ayahnya dan juga kaumnya,
Apa kata Allah pada ayat 85? Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Dia cakap pada ayah dia, pada kaumnya, ayah sebenarnya abah sembah apa kan? Ataupun dia cakap pada kaumnya, kamu sembah apa sebenarnya kaumku, kan? Nabi Ibrahim menyayangi mereka ini, dan mereka kerana hatinya yang bersih sejahtera itu tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang pelik ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 86 itu, ifkan alihah, ya. Apakah kamu mahu kebohongan dengan menyembah berhala selain daripada Allah? Nabi Ibrahim sanggup cakap ifkan alihah, kamu ni buat Tuhan tipu, contohnya kan, cakap perkara itu depan ayah, kan, ataupun depan orang-orang pembesar pada waktu ini, waktu muda lagi. Ini belum lagi Nabi Ibrahim menjadi nabi apa sebagainya, dia sudah ada dah fitrah tersebut macam Nabi Musa lah. Nabi Musa ni dia dah ada fitrah yang baik sebelum lagi daripada menjadi nabi, kan, untuk menolong kepada dua orang wanita, kalau kita lihat dalam surah Qasas, surah yang ke-28 sebelum ini. Jadi pelajaran untuk kita sebenarnya, anak-anak kita, ya, sebelum umur 40 tahun itu dia perlu dididik dengan fitrah kebaikan. Fitrah kebaikan. Pasal apa? Pasal bila mereka menjadi nabi sekitar umur 40 tahun ini, mereka sudah pun ada qalbin salim, dan hati itulah yang dimanfaatkan untuk menyeru masyarakat tidak mahu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-87, fama dhannukum birabbil alamin, ya, maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam. Ini coaching, ustaz, ya. Coaching ni maksudnya tanya kepada orang-orang pada waktu itu, apa pendapat kamu kalau katakan Tuhan seluruh alam ni dia dah susun matahari, dah jadikan alam sekitar ini, apa pendapat kamu, kan? Apa pendapat kamu tu nak ceritanya, sepatutnya kamu cari Tuhan yang silap, tak ada Tuhan yang jadikan semua ni, buat apa nak cari Tuhan lain? Lebih kurang begitu dialog daripada seorang insan yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim. Dan di situlah Nabi Ibrahim kata melakukan apa? Dia memandang, fanadhara nadratan fin nujum, dia memerhati pada bintang-bintang, dan lepas tu dia mencari idea lah, ya, dia lihat kepada kehebatan apa yang ada, dan daripada situ ada orang pada waktu itu ajak, jomlah kita pergi menyembah bintang-bintang. Nampak bintang, sepatutnya kata subhanallah. Itu yang patutnya, tetapi rupa-rupanya mereka ini menyembah bintang-bintang. Maka dibalas oleh Nabi Ibrahim pada ayat 89, faqala inni saqim. Saqim ni maksudnya apa, Ustaz? Sakit lah. Sakit. Kan, sakit. Jadi mengapa dia cakap sakit pula lepas tengok bintang? Nak ceritanya mereka buat tamasya, menyembah bintang, jom Ibrahim, jom kan. Jadi dia balas kata, tak, aku sakit. Sakit itu ialah bukannya sakit fizikal sebenarnya, ya, tetapi dia nak cakap bahawa dia ini sakit untuk melihat orang melakukan syirik, tapi dia cakap dia pada pakcik-pakcik yang ajak tu, saya sakit. Jadi tak apalah, fatawallau anhu mudbirin, mereka pun berpalinglah, kata kita tak apalah, kau duduk jelah kat sini, ya. Mereka pun beredar ke tamasya tersebut. Jadi ketika tamasya itu berlaku, apa yang berlaku? Faragha ila alihatihim faqala alla ta'kulun. Lalu dia mendatangi diam-diam. Nabi Ibrahim pergi ke berhala tu, faqala, kau tak makan ke? Dah ada dah buah-buah, apple ke, nenas ke, apa sedap ni, kau tak makan ke? Nabi Ibrahim berdialog dengan berhala-berhala tersebut, dan mungkinlah ada orang-orang yang ada kat situ pun memerhati, apa pasal pula Ibrahim tu cakap dengan berhala, kan? Sebenarnya Nabi Ibrahim nak mengajar bahawa sebenarnya mana mungkin, kan, nak menyembah kepada ifkan alihah, Tuhan tipu ini. Jadi itu cara dia mengajar, ya, cara dia berhujah. Dan kemudian malakum la tantatiqun, iaitu mengapa engkau tak bercakap? Kan, mengapa engkau tak bercakap? Faragha alaihim darban bil yamin, lepas tu dia berhush, kan, dia pukul dengan tangan kanannya kepada berhala yang ada pada waktu itu. Jadi ini adalah sampai ayat 93. Kita nak tengok lagi selepas ini, tapi kita perhatikan dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu perkataan kita ialah ghariqa, iaitu tenggelam. Ini kita merujuk kepada peristiwa Nabi Nuh alaihi salam apabila kaum-kaumnya itu ditenggelamkan pada ayat yang ke-70 ataupun 82, ya. Kaumnya ditenggelamkan kerana tidak beriman, tetapi bagi orang yang beriman diselamatkan. Perkataan ini 23 kali disebut di dalam Al-Quran. Pelajaran untuk kita, kalau kita tidak mahu tenggelam dalam karbil azim dalam hidup ini,
kita kena cari iman, dan salah satu tempat membina iman sudah pasti bersama Al-Quran. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك يا حبيبنا المشفع، السلام عليك، السلام عليك. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sedikit qasidah puji-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diselipkan juga kepada nabi-nabi kita yang terdahulu, dan di antaranya pada hari ini kita membincangkan tentang ketokohan yang ada pada Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah menjadikan mereka ini insan yang cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab mereka kepada keluarga mereka dan juga kaum mereka sendiri. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat sedikit hukum tajwid pada hari ini, ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin pada yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu kita menjelaskan satu persatu huruf di dalam ayat ini, iaitu ayat apa? Ayat 88. Allah nyatakan fanawara nazratan fin nujum, ya. Di situ terdapat ada beberapa kalimah yang sama, ya, dan perlu dijelaskan dengan satu-satu. Maknanya kalau kita jelaskan secara laju, baca secara laju, kemungkinan kita tak akan jelas kedengaran bunyi huruf tersebut. Jadi kita sebut betul-betul fanawara nazratan fin nujum dalam kita menjaga hukum hakam tajwid pada ayat tersebut, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Husaini berkongsi pada hari ini bagaimana cara bacaan seterusnya Ustaz, ya. Kita terus mengulang kaji, dan sudah tentunya mengulang kaji tajwid satu bahagian, dan yang keduanya kita mengulang kaji apakah yang disampaikan. Kita sudah pun melihat kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim pada surah-surah yang berbeza sebelum ini, tetapi dalam surah Saffat ini sudut yang diambil itu sedikit berbeza, kerana kita sudah pun melihat awal surah Saffat ini bercakap tentang para malaikat dan kemudian hukuman ataupun ganjaran, ya, ganjaran di syurga, hukuman di neraka, dan Allah bawakan perkara itu untuk menyatakan kepada kita bahawa jangan ikut-ikutan, tetapi ikutlah kepada orang yang benar-benar, ya, dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam ayat yang ke-84 tadi, qalbin salim, yang tidak mensyirikkan Allah, dan kita lihat praktikal para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam, dan nabi-nabi lain yang akan kita semak pada surah As-Saffat ini. Jadi mari sama-sama kita teruskan ayat 94 hingga 102. Apa berlaku kepada Nabi Ibrahim bila dia dah cakap dengan berhala, ya, kau tak makan, kan, kau tak cakap, kan, dan dia pukulnya, dia bertebus salah satu berhala yang ada yang besar pada waktu itu. Mari kita tengok apakah sambungan kisah ini ayat 94 hingga 102. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kisah Nabi Ibrahim ini, ya, menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala melihat bagaimana Allah mengajar kita untuk kita menjadi hamba yang lebih terbaik.
Dan sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-94 ini, Allah nyatakan dalam surah Ibrahim bagaimana Allah mendidik kaumnya itu sendiri. Rungkaiannya insya-Allah kita akan rungkaikan sebentar saja lagi. Jom sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 94 hingga 102 yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Husaini. Terima kasih Ustaz ya. Kita melihat kepada bagaimana kisah Nabi Ibrahim ni panjang ya. Nabi Nuh pendek je. Nabi Ibrahim ni panjang babak-babaknya. Sebentar tadi sudah pun beliau ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang pergi menyembah bintang itu ya, tamasya mereka perkara syirik, dia tak nak ikut dan cuba untuk mengajar kaumnya iaitu dengan bercakap dengan berhala. Dan mungkinlah ada orang lain yang tak pergi tu tengok dia mempersoalkan ya. Jadi bila dah berhala itu ada yang darban, yang dipukul pecah, fa aqbalu ayat 94 fa aqbalu ilaihi yazifun, iaitu mereka pun baliklah, mereka datang ya, ni anak muda ni kan, dan dia bergegas berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim bukannya takut, malah Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, qala ata'buduna ma tanhitun, apakah kamu ini menyembah kepada apa yang kamu pahat? Pahat tu maksudnya ukir dengan tangan. Kamu buat pakai tangan, kamu jadikan dia besar perutnya ke, besar kepala ke, besar mata ke apa ke, lepas tu kamu yang menyembah kepada objek ini. Ini pertanyaan daripada Nabi Ibrahim ya. Apa lagi? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ya, Nabi Ibrahim mengingatkan lagi Allah yang mencipta kamu dan juga apa yang kamu amalkan. Apa yang kamu amalkan Allah buat, apa maksudnya? Kamu menyembah berhala daripada tanah dicipta oleh Tuhan yang menciptakannya. Maka buat apa kamu pergi menyembah berhala? Sembahlah Tuhan. Begitu kan. Pertanyaan demi pertanyaan daripada Nabi Ibrahim ini memang mencabar mereka, terkesima Ustaz. Ya, tak boleh dah lebih-lebih pula si anak muda ni dengan tanya ya, dan juga mempersoalkan apa yang mereka buat. Bila mereka habis hujah, apakah yang biasa kita lihat dalam surah Yasin juga, bila ditanya, diingatkan oleh Habib An-Najjar, pemuda daripada hujung kota itu, mereka nak berebus ya, nak pukul ataupun nak menggunakan kekasaran. Maka sama juga dalam kisah Nabi Ibrahim ini pada ayat yang ke-97. Kita baca ayat 97 dan 98,
untuk kita melihat babak seterusnya bila mereka tidak boleh berhujah, mereka menggunakan kekerasan dengan dibinakan satu binaan. Dan apakah yang mereka nak buat? Ayat 97 98 bersama Ustaz Husaini. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, inilah antara kemuncak ujian yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kaum Nabi Ibrahim menjadikan satu platform untuk memberi kekerasan kepada Nabi Ibrahim, nak ajar Nabi Ibrahim. Tapi apa yang berlaku? Sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-97 dan 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Inilah daripada ayat yang ke-97 hingga 98 menyambung babak seterusnya kisah Nabi Ibrahim. Qalu banu lahu bunyana, ya, kaumnya pada waktu itu bila sudah ditanya dihujahkan oleh Nabi Ibrahim, mereka tidak dapat menjawab, maka mereka menggunakan kekerasan. Mereka berkata, binalah satu binaan, ya, fa'alquhu fil jahim, dan lemparkan Nabi Ibrahim ini ke mana? Ke dalam api yang bergejolak, ya, pada waktu itu. Maka Allah menyatakan fa'aradu bihi kaida, mereka membuat satu perancangan Ustaz, ya, untuk menghancurkan, tipu daya kepada Nabi Ibrahim. Tapi Allah kata apa? Faja'alnahumul asfalin, kami jadikan mereka itu orang yang rendah. Kami, bila kata kami itu, Nabi Ibrahim ini bukan seorang. Dalam hidup kita Ustaz, ya, bila kita buat kebaikan, ada cabaran, bukan kita seorang-seorang sebenarnya, tetapi kita ada Tuhan, kita ada Allah. Maka kalau ada orang yang cuba nak mengganggu ataupun nak menggagalkan, malah membuat kaida ini adalah satu tipu daya yang berat, ya, untuk menghancurkan seseorang, maka Allah menyatakan faja'alnahumul asfalin, kami akan jadikan mereka orang yang rendah. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim bila dicampak ke dalam api tersebut, api itu jadi sejuk Ustaz. Sejuk, betul. Jadi sejuk, dan mereka nak lawan Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya mereka bukan lawan Nabi Ibrahim. Mereka lawan siapa? Lawan Tuhan Nabi Ibrahim. Yeah. Sebabnya dalam hidup kita ni, kalau kita buat baik, kalau ada orang lawan, sebenarnya dia bukan lawan kita. Dia lawan kepada Tuhan kita, yang kita perlu teruskan perjuangan seperti Nabi Ibrahim. Ini pelajarannya, faja'alnahumul asfalin, mereka jadi orang yang hina. Selepas itu mereka pun dihancurkan ataupun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Nabi Ibrahim dah selamat, perit getir, banyak sangat ujian Ustaz, ya, susah nak mengajak mereka ini. Dan bila mereka sudah membuat main kasar, itu tanda dah boleh berhijrah daripada tempat itu. Ini mesej kepada Nabi Muhammad juga. Bila main kasar, ya, kalau ingatkan berhujah, tak ada main kasar, okey, kita terus. Kalau kita di tempat kerja ke, tak ada main kasar, ya, kita ingatkan, orang pun perli kita sabar. Tapi kalau main kasar dengan fizikal sampai kepada nak diboikot, penjara ke apa sebagainya, itu masa untuk berhijrah. Maka Nabi Ibrahim menyatakan waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ya, sesungguhnya aku ini nak pergi kepada Tuhan untuk memberi petunjuk kepadaku. Ini maksudnya Nabi Ibrahim nak berhijrah lah. Betul. Ya, daripada Iraq itu nak pergi kepada Palestin, lepas tu Nabi Ibrahim nak pergi ke Mekah pula selepas itu. Hijrah. Kerana apa? Kerana kalau kat sini orang tak layan, pergi ke tempat lain. Ya, tapi macam mana nak tahu kita kena berhijrah ke tidak? Ialah apabila kena fizikal. Ya, selagi orang sekadar cakap alah nak tunjuk baik konon, jangan pula merajuk saya berhijrah. Kalau macam tu memang sampai ke bila dah kita tidak dapat menyampaikan mesej, ya, kerana orang sakitkan hati ke secara emosi apa sebagainya ni, ini kita kena tahan dahulu. Seperti Nabi Ibrahim. Pada ayat yang ke-100, kalau kita perasan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku daripada kalangan orang-orang yang soleh. Soleh, orang-orang yang soleh. Kita tengok pada Nabi Nuh Ustaz, ya, pada ayat yang kita lihat semalam, iaitu
walaqad nadana nuh falani'mal mujibun. Iaitu Nabi Nuh ini dia berdoa, ya, menyeru kepada Allah. Nabi Ibrahim menyeru. Betul. Jadi apakah yang kita belajar? Bahawa sebenarnya kalau kita nak jadi ahli syurga, mukhlasin, kena banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya, dalam ketika kita naik kenderaan ke, kita ke senang susah, banyakkan berdoa pada Allah. Apatah lagi kalau selepas buat kerja yang baik. Seperti mana tadi tu dalam perjuangan, ya, bila Nabi Ibrahim ini dah selamat daripada suatu peristiwa, ya, maka pada waktu itu banyakkan berdoa. Dalam hidup kita ni kalau kita dah dapat sesuatu mukjizat lepas baca Quran, buat kebaikan, banyakkan berdoa pada waktu itu. Kerana apa? Kerana itu adalah tempat kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 99 hingga ayat 101 untuk kita melihat macam mana kronologi ataupun susunannya Nabi Ibrahim dicabar, diuji, selamat. Lepas itu Nabi Ibrahim berdoa. Macam mana Allah membalas doa Nabi Ibrahim selepas berbuat kebaikan. Ayat 99 hingga 101 bersama Ustaz Husaini. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah berita gembira. Bushra lahu, berita gembira untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim. Allah menggantikan, mengurniakan Nabi Ibrahim dengan anak iaitu Nabi Ismail. Kita lihat bagaimana pula peristiwa selepasnya itu dalam ayat yang selepasnya itu pada ayat yang ke-99 hingga 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi hab li minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 99 dan baginda Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini adalah Nabi Ibrahim daripada Iraq nak pergi ke Palestin kerana dia rasakan tempat di Iraq itu penuh dengan cabaran, ya, penuh dengan cabaran dan mereka menggunakan kekerasan. Okey, fine, saya akan bergerak berhijrah, tapi saya terus menerus untuk melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas peristiwa itu Nabi sambil itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah daripadaku ini di kalangan orang-orang soleh. Datangkanlah orang-orang soleh. Pasal apa? Pasal dia berdakwah, Nabi Ibrahim berdakwah, tak ramai orang jawab, Ustaz. Tak ramai orang yang melayan kepada Nabi Ibrahim sebagaimana Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh lagi mantaplah, 950 tahun 70 orang sahaja yang melayan ataupun yang menerima keimanan. Jadi kerana tidak ramai, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, tolonglah bagi di kalangan orang-orang yang soleh kepadaku. Ya, salah satu daripada cara Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah terus, ya, fa itu maksudnya tak lama selepas itu Allah berikan kabar gembira dapat anak yang halim. Halim itu maksudnya apa? Yang amat-amat sabar. Bukan sekadar sopan tetapi amat-amat sabar. Kerana apa dapat anak yang sabar? Kerana ayahnya penyabar amat. Penyabar amat. Iaitu boleh pula, ya, menghadap kepada ayah buat perangai, ya, kaum buat perangai. Kemudian apa lagi? Bila Allah kata sila berdakwah daripada pergi Palestin, pergi ke Mekah, tinggal anak. Lepas tu, selepas ini ada lagi peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa si anak itu bila dah besar, ditinggalkan dekat Mekah dah lama, jumpa, lepas tu dapat mimpi kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Jadi kesabaran Nabi Ibrahim dengan perintah Allah ini, kerana tingginya halim Nabi Ibrahim, maka Allah anugerahkan dia bighulamin halim. Bighulamin halim. Itu salah satu daripada orang saleh yang Allah kurniakan kepada doa Nabi Ibrahim. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita amalkan doa Rabbi habli minas salihin ini, mungkin ada yang kata, Ustaznya, saya tak ada anak lagi, kan? Saya tak dapat anak lagi. Tapi sebenarnya doa ini bukan sekadar anak soleh. Kita kadang-kadang tak ada anak tetapi ada kawan-kawan yang soleh, tidak menyebabkan kita
terjerumus ke dalam neraka. Itu juga adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang kita boleh amalkan bersama. Dan jangan kecewa, ya, jangan kecewa. Yang penting kita dapat bersama orang soleh, kerana syurga itu penuh dengan orang-orang soleh, Ustaz, kan? Itu yang kita harapkan. Jadi apakah cabaran, ya, cabaran Nabi Ibrahim bila dah dapat anak? Dah diberi anak, lama tak dapat anak, ya. Bila dah dapat anak, ada lagi arahan daripada Allah memastikan halim. Kesabaran tahap tinggi Nabi Ibrahim ini terus dicanai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 102 kita baca, dan ayat ini adalah amat sinonim kalau peristiwa Aidil Adha, ya, tak lama lagi kita nak puasa, Ustaz, kan? Tapi lepas puasa raya haji, raya puasa, raya Aidil Adha, ayat 102 ini untuk kita fahami, kita baca bersama. Silakan, Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan, kita lihat pada ayat yang terakhir pada halaman 449, peristiwa yang sangat besar di antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-102, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam qala ya قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Surah Al-Azim ayat 102 ini menceritakan apabila Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya selepas beberapa lama tidak bertemu di Mekah itu. Mereka ditanyakan kepada Nabi Ismail, ya, apakah pendapatmu, ya, kerana aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Apa pendapat? Maka Nabi Ismail anaknya berkata, ya abati, wahai ayah kesayanganku, buatlah, ya, jangan fikir-fikir dah, if'al, ya, if'al tu buat tanpa fikir. Ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku akan jadi orang yang sabar insya-Allah, abah, ya, wahai ayah kesayangan. Dan ini adalah sebagai satu ujian, tetapi ia juga adalah lambang kepada orang-orang yang bersedia untuk dijemput ke syurga Allah. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah jaga hati, ya, qalbun salim, agar sejahtera daripada perkara syirik yang membawa masalah dalam hidup kita. Yang kedua, sedia berjuang dengan bersungguh-sungguh walau ada risiko dalam menyampaikan dakwah. Yang ketiga, berdoa mendapat zuriat soleh selepas berbuat perkara baik, kerana ini adalah salah satu cara Allah membalas doa kebaikan yang dipinta. Kita berdoa bersama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama di akhir ini doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah kurniakan kita kesabaran yang tinggi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan juga Nabi Ismail. Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakil shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita ingin mengambil ya contoh teladan daripada Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim berjuang sedaya mungkin. Ini yang kita ingin laksanakan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform kita bersama tuan-tuan untuk kita membawa mesej daripada Nabi Ibrahim ke seluruh alam dan kita tidak berkira-kira kerana kita harapkan Allah juga tidak berkira-kira kepada balasan untuk kita di syurga. Lihat matahari penuh sinar, bulan purnama indahnya bertebar. Nabi Ibrahim amat sabar, terus dakwah walau tercabar. Teruskan perjuangan kita masing-masing di rumah, di tempat pejabat, di pelbagai tempat, terus bersama Quran, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.